keadaan dia nak hal keadaan ada kali dia dalam keadaan dia usaha habis-habis kunci John buat begini akhirnya dalam keadaan dia gagal. Kalau orang tanya di antara jawapan dia pada muka syariah bahas di situ. Apa dibahas itu? Min alamatil i'timad ala amal nuqsair raja' indal wujuhiz zalal. Dibahas dekat situ. Bila kau di antara buat ibadat bergantungkan pada kekuatan dan kemahuan kau. Jahal keadaan tidak menyerahkan bagi haulah dan quwah kau kepada Allah, maka akhirnya engkau bila hakal melakukan satu perkara, maka kau akan putus asa daripada rahmat Allah, kau akan meninggalkan amal dan kau gagal dalam beramal. Ada kalanya di antara bila manusia sombong dalam keadaan meletakkan amal ini dengan kekuatan dia, meletakkan amal ini dengan kemahuan dan keazaman dia, tanpa dalam keadaan dia bersandar dia kepada Allah, satu masa ketika musibah dan penyakit pada kekuatan kamu, di mana haulah kamu, di mana quwah kamu, ibadat tidak menyerahkan haulah dan quwah itu dengan Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama. Dan dia masuk juga di antara tanda yang pertama ni, orang yang dibala oleh Tuhan. Allah kalau tak ada kata, dia ada cara dalam bab yang lepas yang mengatakan bagaimana kisah seorang maksiat dia bertemu dengan Nabi. Kenapa aku buat maksiat banyak-banyak, tiba-tiba dalam keadaan Tuhan tak balakan aku, tak datangkan musibah kepada aku ataupun sebagainya. Maka turun wahyu, pemuda yang telah melakukan maksiat, turunkan bala kepada dia. Apakah di antara bala yang dilakukan, yang diturunkan oleh Allah? Yang pertama, di antara hal keadaan tiada kekuatan di dalam melakukan ibadat. Hal mana dalam keadaan dia itu terhijab daripada ibadat. Yang kedua, apabila dalam keadaan dia bermunajat, lalu aku tarik kemanisan dalam bermunajat. Dia berdoa tapi melepaskan batuk di tanggung. Minta. Kau nak minta diri ku lepas daripada neraka, itu kecakap dia. Minta supaya anak-anak besok bila lepas daripada kita mati, supaya anak-anak ini dalam keadaan tetap mendirikan sembahyang. Kita tak takut ke anak kita dalam keadaan meninggalkan sembahyang? Ya, kita takut. Maka bagaimana cara kita berpaut doa kepada Tuhan? Keadaan kosong hati kita kepada Allah Ta'ala, pertanda orang tu dah kena bala dari. Dah kena apa? Dah kena bala dah. Apa tanda malikul rihmil manawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nak ceritakan niat tu Tuhan pegang. Itu bukan hadis biasa-biasa tu, dia masuk dalam hadis matan 40 tu, matan Arba'in. Dibahaskan hadis dalam bentuk macam tu. Sebab tu saya kata, mulakan seluruh perbuatan yang zahir itu ke arah mempengaruhi batin. Dan zahir tak akan melakukan amal mainkan niat kau dah hadir. Niat kau nak bersedekah, kau ambil duit, niat tu dah hadir dulu, hati dah bercakap. Bila tak ada kata kau nak pergi baca doa orang kenduri, niat tu dah berlaku dulu dah pada hati. Tapi bila niat yang kau lakukan tu, baca satu daripada ustaz daripada utara, siapa top lah dia tu, tengok top dalam Facebook dia. Hang sembahyang pasal apa? Pasal apa hang sembahyang? Siapa nama ustaz? Aku dah cukup kasar, rupa lagi ada ustaz tak dipasangkan dengan cantik, maka dia akan jadi tak cantik. Maka tanda orang yang Allah hinakan pada ketika itu, dia melakukan ibadat padahal dia sudah berusaha dalam keadaan dia sukar lagi melakukan ibadat. Bila dia sembahyang, peringkat yang pertama dulu dia payah nak bangun tengah malam. Bila dah bangun tengah malam dalam keadaan dia bangun beramal pada peringkat awalnya, dia bangun cantik. Bila 10 hari, 20 hari, dia bangun muka dalam keadaan mengantuk. Dia bangun muka dalam keadaan ketat. Kemudian dia sembahyang pada ketika itu, Allah dah kejutkan dia, dah hantar dia. Dia layan Allah dengan penuh mengantuk. Dia layan hati Allah, keadaan hati dia layan Allah dengan penuh mengantuk. Hati dia layan Allah dengan penuh muka yang kusut. Hati dia melayan Allah Ta'ala yang telah pilih dia ibadat di tengah-tengah malam. Hal keadaan dia nak mempersegerakan. Pada hakikatnya hati tak terhubung dengan Allah. Berapa banyak hijab dalam tu yang nak kena buang. Mikrofon ni kuat sampai dua. Buang kuat dengan orang tidur. Engkau cakap tak apa orang. Jangan mai tergencat ke mana Jumaat. Aku pula menengking habis.
Dia buat sembahyang ke? Dia buat juga dalam keadaan ikut cara orang Islam sembahyang. Sebab tu saya kata, hamparkan pada hati. Kalau nak tengok bala dia apa dia? Walaupun dia dah melakukan ibadat, tapi Tuhan cara hina dia. Yang pertama, tak kekal dia melakukan ibadat. Kemudian ada kalanya dia kadang-kadang ibarat. Peringkat pertama, dia tercebur dalam maksiat. Orang maksiat ni mana-mana dia tinggal maksiat. Bila tinggal maksiat lah, perempuan tua ajak dia berzina, dia sepak, dia terkejang. Haram. Bila tiba-tiba Tuhan uji yang muda sikit. Bila dia uji dalam muda yang sikit, tolak, tapi pandang tu lama lah. Apa dia? Tolak, pandang lama. Dia tolak, balik pun tiba-tiba dia menyesal. Balik, tiba-tiba dia terkilan. Terkilan lah benda ni. Sampai dia cakap, kalau tak ada hukum. Dia cakap, aku terkejut habis-habis. Perkataan dengan Tuhan ni mutlak. Maknanya kalau kau tak tinggalkan maksiat, tinggalkan terus. Maksud tinggal tu, tinggal pada zahir, tinggal pada batin dan tinggal pada lintasan. Tinggal pada zahir, tak melakukan zina. Cita-cita lagi. Tinggalkan pada barat, tidak halkan segala penyesalan dengan maksiat yang dioferkan kepada dia. Yang pertama tu dalam keadaan, di situ dia akan mendapat di antara kerajinan dalam ibadat. Yang kedua, halkan cita-cita. Di situ dia dapat keheningan. Na'al hati dia daripada yang lain. Tumpu kepada Allah. Yang ketiga, dalam bentuk lintasan hati ke arah meninggalkan, tak ada lintasan hati nak bercita-cita buat maksiat. Yang ini dia akan membukakan pintu keasyikan. Mula-mula yang tolak segala kekerohan dan ingatan yang lain daripada Allah. Bila kau dapat semayang, kau dapat tertumpang. Kadang-kadang bila dia tengok perempuan, ini kalau aku dapat, ada lagi cita-cita lagi, dia lain daripada Allah. Padahal dah tua-tua ni sepatut cita-cita dia kepada Allah. Alangkah baiknya kalau sebelum aku mati ni, keadaan aku rasakan aman soal aku. Hal keadaan alangkah baiknya sebelum daripada aku mati ni dalam keadaan Allah istiqamah dan kekalkan bagi ibadat aku. Alangkah baiknya sebelum daripada aku mati ni dalam keadaan Allah Ta'ala dah selesaikan masalah anak dan bini aku. Alangkah cantiknya kalau sebelum daripada aku mati ni tadi, hal keadaan Allah dah kurniakan aku di antara dan neraka. Adakah aku Tuhan yang tak layak untuk disembah? Cerita dia. Bila kau pegang antara kudrat Tuhan mutlak tu, hak dia mutlak, kuasa veto dia tu mutlak. Maknanya kalau kau pegang kepada Tuhan, syurga neraka tu bawah dia. Dia suka dia nak kasih kau ke syurga, dia suka kalau kata hal keadaan dengan rahmat dia kau masuk syurga, dengan keadilan dia keadaan dihumbankan ke dalam neraka. Faham? Allah masukkan manusia ke dalam syurga dengan rahmat dia, bukan amal dia. Allah masukkan manusia syurga dengan anugerah, fadlun dia. Kerana syurga tempat pertemuan hakiki dengan Allah. Banyak kali kau jumpa Tuhan dalam syurga, kadar mana kebanyakan asyik dan rindu kau pada Tuhan. Rindu kat Tuhan. Agak-agak dah keluar belum rindu kat Tuhan? Agak-agak dah sepanjang hidup ni dah keluar ke rindu kat Tuhan? Bila berkata kalau ada rindu kat Tuhan, nescaya hal keadaan kematian tidak menjadi masalah bagi dia. Kerana kematian merupakan tembok yang terakhir, hal keadaan yang menghalang antara hubungan dia dengan Allah. Boleh kau jumpa Allah, tapi kena hal keadaan kau kena buat tembok yang majazi. Maknanya mati ni merupakan tembok yang memecahkan antara hubungan kau dengan Allah. Kalau kau tak nak mati, kalau tak dia kata kau rasa dalam usia yang muda kau nak juga bertemu dengan Allah, maka kau buat satu tembok kematian. Matikan af'al kau, matikan sifat kau, matikan bagi wujud kau, maka hal keadaan ternyatalah pada ketika itu hal keadaan satu pembukaan yang akan Tuhan bagikan kepada kau seperti mana orang idamkan pertemuan dengan Allah di akhirat. Kata di antara Sahal bin Abdullah At-Tustari, aku lebih suka semayang 2 rakaat atas dunia daripada duduk di dalam syurga di akhirat. Ya? Bila aku semayang 2 rakaat, aku mendapatkan Tuhan. Bila aku masuk syurga, aku mendapat nikmat Allah. Itu beza bahas tu. Faham? Pegang kat Tuhan tu dulu lah. Kalau tak pegang kat Tuhan tu, dia habis hancur. Segala-gala dia bermula daripada Allah. Mulakan daripada Allah lah. Dan akhir pun di antara kerana Allah. Dan ibadat dia hal keadaan tak berjalan ibadat melainkan dengan Allah. Dan tak akan dia beribadat lain melainkan berserta dengan Allah. Hal keadaan tak akan terlaksana bagi ibadat pada melainkan ditenggelam di dalam Allah, tenggelam dalam urusan Allah. Ya bang ya? Sikit je bang, tasawuf ni nak belajar berapa? 4. Ibadat kerana Allah, ibadat kerana Allah,
ibadat dengan Allah, ibadat kerana Allah, dengan Allah, berserta Allah, di dalam Allah. Istilah tu jangan faham zahir. Bertafsiran dia lain. Faham? Faham tu? Biar tu. Jangan tak faham. Kena faham lah benda. Kalau B pegantungan, B tawakal, B serahkan, B takkan jalan ibadat ni melainkan dengan izin Allah. Takkan jalan ibadat ini melainkan dengan ibadat ini melainkan berpunca pada kehendak Allah. Itu B. Lepas tu kau tak kepikir-fikir. Engkau pergi ke Manjung tadi, engkau pergi dengan bini kau ke, engkau pergi bersama bini kau? Kan aku suruh tunjuk sijil SPM, nak tengok bahasa Malaysia engkau berapa. Syarat nak mengaji tasawuf ni, bahasa Malaysia kredit baik. Faham? Nah. Aku tanya tu, aku tak nak minta jawapan sekarang, aku nak jawapan bulan depan. Engkau pergi Manjung dengan bini kau ke, engkau pergi Manjung hal keadaan bersama bini kau? Bezakan dua ayat tu. Kalau kau tak dapat jawab, aku lagi tak dapat. Engkau jawab tu. Pergi dengan bini ke, pergi bersama bini? Apa beza? Di mana ibadat dengan Allah, ibadat bersama Allah? Dua perkara. Dia berlaku perkataan. Kalau ada perkataan, Tuhan tunjukkan, bila Allah mengatakan, Inna sabirin. Allah Ta'ala berserta orang yang sabar. Maaf, berserta. Faham tak? Ayat perkataan maaf. Berkata, la takhafa wa la tahzana wa antum bi'ayunina. Kau jangan takut dan jangan gentar, sesungguhnya engkau bodoh dengan, yakni dengan di dalam pandangan mata kami, di dalam pandangan kami, kata Tuhan. Ayat B yang Tuhan gunakan. Itu je pun nak belajar tasawuf. Saya tengok, saya kata dalam satu channel tu, bagaimana keadaan orang Kristian tebus dosa. Esok pagi dia nak kena, dia kata, aku rasa bagi wujud aku dah tak ada. Dan aku rasa-rasa segala-gala pada aku adalah Tuhan. Pada ketika hari dalam keadaan dia salib, satu, melainkan aku lihat segala-galanya adalah Tuhan. Perkataan ni ada dalam kitab tasawuf ni. Kalau salah pasang tu, ayat tu dekat-dekat itu. Ayat tu dekat-dekat. Saya kata saya duduk tempat saya, rumah saya ni, tempat saya dekat Taman Rekreasi Gua Batu Malai. Kau tayang Gua Batu Malai, kau tengok situ. Dalam pemandangan dekat, ditunjukkan dekat alamat tu, Taman Rekreasi. Di jalan ke dan masuk tu kau akan tengok rumah. Dia datang satu India, datang satu Cina. Dua-dua padri. Kemudian dia tanya, Haji, saya boleh kata Gua Batu Malai? Saya kata depan. Saya punya orang-orang yang dalam perjalanan, yang sedang bawa tarbiyah ni Haji. Kita nak masukkan dia dalam gua. Kita nak ajar dia cara muraqabah. Istilah muraqabah kita yang jadi perjalanan tu, ada pada dia tu. Cina ni cakap kat saya muraqabah. India ni cakap kat saya perkataan muraqabah. Istilah. Sebab tu kena faham betul-betul. Tauhid kena kuat sikit dah. Kena kuat sikit. Kalau tak kuat, jadi masalah. Dia jadi masalah. Sebab tu Al-Imam, sebab itu di antara Syekh Abdul Qadir Jilani dah siang-siang dia suruh perang. Apa pun terjadi antara hubungan kau dengan Tuhan, maka jangan cakap dalam 4 perkara. Yang pertama, jangan kau mengatakan bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, jangan mengatakan Allah menyerap dekat kau. Jangan kau kata, yang ketiga, jangan kau kata berhimpun dengan Tuhan. Ayat tu. Ada 4 perkara pantang larang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ilmu orang, bang. Kita punya jalan zikir. Kerja kita apa? Zikir tengah malam. Bukan zikir satu malam tu kau buat 5,000. Sedangkan dalam keadaan kau menghimpunkan daripada zikir. Dia lebih baik dalam keadaan kau fikir berzikir tu lebih kurang 100-200. Tetapi kau menyebut di atas dasar seorang perindu atau dasar seorang pengasih atau pasal di atas seorang penyayang. Hakikat di antara kau beramal kerana kau rindukan kepada Allah, hal kerana kau amal kerana kau kasih kepada Allah, hakikat kau amal kerana kau cintakan kepada Allah. Jalan itu lebih laju daripada kau susun amal beratus-ratus. Seorang tarekat ni dia tak ajar zikir 100-100. Kau habiskan bulan Rejab ni tahlil 70,000. Jalan 70,000. La ilaha illallah. Bagikan dengan sebulan satu hari 2,500, lebih kurang 3,000. Bulan puasa besok masuk di zikir tahlil berserta dengan selawat. Kalau orang Ahmadiyah dia akan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Katakan 70,000 dalam bulan Syaban. Kemudian apa lagi? Habis bulan Syaban, bulan Ramadan. Kau tengok apa?
Khatamkan dulu di antara ayat tauhid kul huwallahu ahad sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan banyak-banyak, khatamkan 100,000. Dia susun. Matlamat susun apa dia? Dilatih tubi dengan zikir keadaan supaya datang terkesan dia pada hati. Tapi kalau kau tak pegang konsep dalam keadaan konsep bertarekat. Kenapa tarekat? Tarekat ini ialah memindahkan amalan zahir kepada amalan batin. Amalan zahir kepada amalan rohani. Amalan jasad kepada amalan roh. Hal keadaan berpindahkan daripada amalan yang nyata kepada amalan yang tersembunyi. Hal keadaan ada pun syariat itu amalan tubuh. Ada pun tarekat itu amalan hati. Faham tak? Jadi tujuan dia banyakkan zikir pasal apa? Supaya mempengaruhi bagi hati. Hal keadaan terkesan dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau kau ada zikir 70,000, tapi tak terkesan pada hati, ya pahala kau dapat. Tetapi lagi segi kedudukan hati, dia tak akan berubah. Dia umpama macam orang kampung aku. Dia semayang 50 tahun, dia belum jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Satu hari tu kata-kata dia sujud berapa? 34 kali sujud. Satu bulan dia sujud 1,000 kali. Satu tahun dia sujud 12,000 kali. 10 tahun dia sujud 120,000 kali. Belum terkesan hati dia nak tawaduk, yakni tunduk diri dengan Tuhan. Dia masih angkuh lagi. Masih lawan hukum Tuhan. Masih kritik hukum Tuhan. Konon-konon idea yang ada pada dia lebih bernas daripada Al-Quran. Berapa ribu kali? Kalau 10 tahun tadi 100,000 kali. Orang yang lakukan sujud, dia tak perasan. Dahi dia hitam, kopek. Sujud lagi hari-hari, kopek. Kalau kumpulkan dah 3-4 botol dah. Kulit dia. Tapi tak berkesan lagi hati dia. Hal keadaan berdiri dalam sembahyang tak menimbulkan sifat takut kepada Allah. Bila berhadap dengan keagungan jalal ketuhanan. Bila dalam keadaan sujud, dia dalam keadaan tak mengasa di antara tazarul menghinakan diri. Supaya hal keadaan berhadap dia dengan tajalli bagi jamal ketuhanan. Hal keadaan hadir sifat malu. Tak ada. Hina dan malu. Kali ketiga sujud mengasakan sifat tawaduk supaya dapat merasai a'la ketinggian Tuhan. Tak dapat. Saya kata tadi 1 bulan 1,000 kali. Kalau 1 tahun 12,000 kali. 10 tahun 120,000 kali. Kalau yang depan saya ni bukan 10 tahun dah. Dah 30 tahun, 40 tahun sembahyang. Dah hampir 1,5 juta kali sujud. Punya keras, punya hati itu lebih keras daripada batu peti. Tak juga tawaduk duduk atas muka bumi. Nak cerita manusia ni kontut-kontut. Tapi degil nak mampus. Geram aku. Manusia ni kecil-kecil. Tapi dia punya degil na'udzubillah. Payah bang, hati ni payah. Tak kena jaga hati. Bila semayang-semayang hati tak ada kat Tuhan. Terpaksa tambah hati lain, makan hati ayam. Makan apa? Makan hati ayam. Dan dalam badan dia banyak hati. Hati manusia lain, hati ayam lah. Itu belum masuk hati lembu, hati kambing lagi tu. Sedih banget. Habis. Buat dah bang. Ambil kata kunci lagi. Kata kunci dia apa dia? Buat seluruh ibadat zahir atas niat untuk mempengaruhi bagi batin. Kau buat semayang banyak-banyak, pengaruh pada batin. Maksudnya macam mana? Kau buat semayang banyak-banyak, batin kau hamparkan, rasakan dan i'tikadkan bahawa tidak ada ibadat ini melainkan pilihan dan kurniaan daripada Allah. Yang ini maksud batin. Faham bang? Kalau makan, dah jadi lebay dah berapa lama dah. Allahumma barik lana lagi. Ya, Allahumma barik lana pada bacaan dia. Yang pada batin ni kau nak matikan, kau nak jazamkan habis-habis. Memang mutlak tak ada rezeki ni melainkan datang daripada Allah. Habis. Itu dia. Iktiraf tu nak pakai. Bukan cerita tu tak. Kena iktiraf. Kau masa bertunang dulu belum kerja. Tapi bini Pak Umar suruh bertunang. Bertunang dah juga. Minta cincin. Nak beli duit tak ada cincin. Pergi kedai motor. Ambil washel buruk-buruk tu. Washel tu ambil buruk. Sarungkan. Kasihkan mak Wen. Mak Wen kau pun pakai. Dia pergi mana-mana. Tiba-tiba ada orang kata, jual kat aku cincin kau tu. Jual lah RM100. 100, 1,000 pun aku tak jual. Dia bukan pandang pada nilai. Tapi dia pandang siapa yang membeli. Itu cerita hakikat dia. Faham? Itu makwa tu lah. Kalau aku jual kan. Yang tu makwa tu. Kalau aku jual washel 100 kau tak nak ke? Allah. Kalau besok beli lagi washel lain. Sian tengok. Habis. Kalau nisbah di antara apa dia, maka hal keadaan dia cuba buat tahan. Akhirnya dia gagal.
Orang perempuan, dia kahwin dengan kita. Oleh kerana kita lebay, dia pun pakai tudung. Bila bergaduh bercerai. Bila bercerai, rupa dia buka tudung Buka tudung balik. Payah tu. Pasal kau kahwinkan dia, tak suruh buat ibadat kerana Allah. Buat ibadat kerana kau. Bila dia dah berpisah dengan kau, dia tinggalkan perintah Allah. Faham tu? Betulkan niat bini tu dulu. Perempuan tu kan bengkok. Perempuan tu apa? Bengkok. Dia tak lurus. Habis macam mana kau boleh percaya pada mak bengkok ni? Satu benda tak masuk akal bila kau letakkan kepercayaan pada wanita, kata Nabi. Tak masuk akal. Benda yang mencanggah. Dia tak apa nak cantik. Tak, jangan letak orang bengkok. Kita yang lurus ni pun kadang-kadang bengkok. Yang dia dah bengkok, lagi lebih bengkok. Faham? Ya, banget. Macam mana? Nasib. Kalau hari-hari kau tengok bini kau nampak Tuhan, dah lama kau wali. Bahawa jodoh dengan pertemuan di tangan Allah. Bahawa jodoh ni Tuhan yang hantar. Kalau kau raikan, kau gauli bini kau atas kerana meraihkan pilihan Allah. Dah lama dah kau dapat kelazatan hubungan dengan Tuhan. Tapi kau pilih atas dasar nafsu dan kau tak pandang pilihan dan jodoh daripada Allah. Akhirnya begitulah. Makin lama syok dengan asyik tu masa muda je. Dah tak syok lagi. Kau dah tua-tua 60 tahun, 70 tahun pun kau rasa syok, kau kena berubat. Kena apa? Berubat. Nanti bulan depan aku datang, kau bawa 5 sangkis 7 biji. Muka dah berkedut. Kalau serika pun tak tegang lagi dah. Tapi kau tak bosan. Kau sedap duduk dengan dia. Duduk mal. Begitu. Dia jadi sedar kosong. Itu permainan senjata takhir. Ujian bagi orang tua. Dia takkan melakukan maksiat. Tetapi dia diberatkan untuk melakukan ibadat. Lalu dalam tempoh 24 jam, dia pakai kopiah. Tapi hati dia lebih banyak kosong daripada mengingati Allah. So kita lah, lebay malang kita lah. Kopiah kulu kili pakai kopiah. Kadang-kadang bila hujan nak pergi kedai, beli rokok, hujan. Ambil rokok, ubur dalam kopiah. Tu. Nak selamatkan rokok punya pasal. Boleh? Nampak? Tapi rupa hati kosong. Beramal pun tidak, maksiat pun tak buat. Dua-dua tak buat. Tapi dia free. Dia duduk, dia suak rabau, dia memborak, beli apa, kosong. Maksudnya orang ni dah tak tahu nak buat apa dah. Maksudnya bak kata orang tua mengisyaratkan ibu tua ni apa dia? Ni ibarat macam Quran buruk, nak baca pun tak boleh. Nak buang pun tak boleh. Quran. Ni sebab kita begini lah. Atas dunia ni 3 perkara je. Buat baik ataupun buat jahat. Kita buat jahat dah tak buat. Tapi baik tak boleh buat. Ada satu perkara yang diambil peranan. Kalau buat aja baik, yang tu kerja rohani. Yang tu kerja ilham para malaikat. Buat jahat, itu kerja syaitan. Tetapi dia tak buat baik, dia tak buat jahat. Ada lagi satu kerja yang paling bahaya, yang dinamakan kerja nafsu. Kerja nafsu ni dia rasa, janji aku dah semayang, janji aku dah begini, janji aku tak buat maksiat. Padahal dia pakai lebay, dia pakai jubah, dia pakai kopiah. Padahal cara diingatan dia kepada Allah sama seperti orang awam. Sekadar masa semayang saja ingat Allah kejap, lepas daripada tu kosong daripada mengingati Allah. Kalau wali datang kat kita ni, semua dia kata, oh ini lebay wayang ni. Kopiah atas kepala, hati tak ada Tuhan. Jubah dekat badan, hati tak ada Rasulullah. Janggut bawah dagu, hati tak ada hubungan dengan Rasulullah. Dia pakai pakaian Nabi, tapi dia tinggalkan ingatan pada Nabi. Faham bang? Contohlah bang. Katakanlah besok, bila-bila masuk ketikanya kalau bini mati. Bini matilah. Apa yang kau nak marahkan aku? Semua bini kena mati. Bini aku pun mati besok. Bila bini mati dalam keadaan bentuk macam tu, kita simpan satu barang dia. Simpan apa? Kain batik atau telekung. Apa tujuan dia buat macam tu? Tujuan dia, bila tak ada kata kau masuk aja bilik, nampak kain batik, kau nampak siapa? Nampak Allah. Pakaian yang kau pakai ni pakaian orang Tuhan. Pakaian yang kau pakai ni pakaian orang Nabi.
Kenapa dalam keadaan kau pakai pakaian orang ketuhanan sedangkan dalam keadaan kau terlepas kenangan kau dengan Tuhan? Kenapa kau pakai pakaian Nabi sehal keadaan Nabi dah tinggalkan kau pada pakaian sunnah? Kenapa masa kau pakai kau tak terkenangkan Nabi? Bila kau nampak kain batik tadi, engkau pun terus teringatkan bini kau. Kenapa Abah asal pegang kain batik je menangis, asal pegang kain batik je menangis. Abah bila pakai kain batik, tengok kain batik ni teringat arwah mak kau, rindu kat mak kau. Kalau orang tengok cermin, dia tengok janggut, kenapa tengok janggut tu dia rasa sayang? Pasal dia nampak janggut ni adalah janggut di antara Rasulullah punya janggut. Di mana Rasulullah hal keadaan berjanggut tu hukum dia adalah sunnah. Yang inilah peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Lalu teramat rindu dia dekat Rasulullah. Kan sedap macam tu. Dah lama dua kaki roh dah sampai ke Tuhan. Tapi oleh kerana sekata perbuatan zahir tak mempengaruhi batin, dia tak ada apa lah. Dia ingat berkah lah. Mempercikah yang tak ada. Tak ada apa. Tak ada apa. Nafsu ni diputarkan senang saja. Kau rajin baca Quran. Bila kau rajin baca Quran, dia jentiknya hati kau sikit. Jentik hati kau sikit, akhirnya kau baca Quran bukan kerana Allah, tapi nak banyak kali khatam. Dia ni tak kuat bang. Jangan kata kuat. La haula, memang tak ada daya. Wala kuat, tak ada kekuatan. Kena bersandar dekat Tuhan. Setan kacau kita kecil sikit je. Yang datang kat kita ni bukan setan besar-besar. Semua setan dah kena virus corona begini. Yang dah lembik-lembik begini. Apa dia? Tu lebay tu semayang. Kau pergi try. Dia pun semayang. Hosyok. Bila hosyok tengah-tengah semayang. Semayang subuh sujud sejadah. Kena pula imam badan gemuk. Bila badan gemuk, imam pula tiba-tiba tengah baca surah sejadah, dia batuk. Kong. Semua dah terbayang penuh kahak mulut imam. Imam pun telan dalam bunyi mikrofon. Kedekun. Makmum semua telan air dia. Bila dia buat macam tu, hati makmum pun berkata, cukuplah imam batuk macam tu, yang lain semua dah terburai tali ikatan ingatan dengan Allah. Kau bayang tau. Dia pakai syaitan yang dah kena virus corona ni je. Bukan yang pakai taiko-taikonya. Yang taiko tu untuk wali-wali, untuk ulama besar. Ya, macam tu dia pun. Faham? Kau cakap macam kita tu je lah pun. Silap-silap syaitan yang dah kena AIDS je kat kita. Apa ni? Yang kecil-kecil ni bukan payah apa? Bukan payah betul. Bawa macam mana? Pakai minyak atar, dapat sunnah, wangi. Wangi dan dapat kebaikan. Apa wangi suka dapat sunnah? Sunnah tu pahala. Di antara Nabi tak pernah putus wangi-wangian. Dapat pahala dan kebaikan di mana? Pasal bila kau pakai minyak atar tadi, bila kau semayang sebelah orang lain akan tumpang haruman. Faham? Pakai haruman tu, pakai. Bila tak, dia kata bila dia pakai, dapat haruman. Bila tak cukup pula pada kita. Bila lepas daripada dah bagus, kau dapat apa sunnah. Balik-balik turun daripada masjid, syaitan konarkan dia. Minyak wangi kau ni, kau main handal bau ni. Kat mana kau beli? Ni mesti punya mahal. Orang tu baru tanya je pun dia dah bangga. Habis. Faham? Belum cerita harga lagi. Baru tanya je dia dah bangga. Tak kuat bang. Sebab tu bila berzikir tu, matikan ke hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Matikan ke hati. Mati kan? Jangan tak matikan. Pegang. Bila tak ada kata, mula. Allah dulu. Bangun tidur nak keluar, faham Allah. Apa yang Tuhan perintah? Allah melalui daripada lisan dia. Nak keluar rumah, Allah dia memandang. Dia kata, nak keluar rumah, Allah. Jangan cakap apa-apa dalam hati. Jangan pergi cakap apa-apa mengumpat yang buruk daripada mulut zahir. Kerana dia maha mendengar. Keadaan bila tak ada kata, buat satu perkara. Kerana Allah, bukan pujian, bukan kerana kemasyuran. Akhirnya pasal apa? Dalam hati itu apa niat kau, Tuhan maklum, dia tahu. Allah maha berilmu, dia tahu. Kalau 3 tu aku tak pakai 7 lagi tau. Kalau 7 tu kan ni lagi terkunci kuat. 3 ni pun kunci dah cukup kuat. 3. Dan pasal orang tua boleh lalai? Pasal dia terlupa Tuhan tengok dia. Kenapa orang tua dalam keadaan tak berzikir? Pasal bila dilalai daripada Allah, maka syaitan menjadi qarin, dampingan dia. Manusia ni tuan-tuan 2 je. Bila dia terlepas daripada ingatan kepada Allah, syaitan pun masuk. Habis. Walaupun pakai serban mengikut pada sunnah 100%, bila dia terlepas pada Allah, hakikatnya tinggal pakaian saja itulah. Tapi hakikatnya hati dah terlepas Allah, dah terlepas Rasul. Jadi penat bang. Itu nombor 1. Yang nombor 2,
Tanda orang dihina oleh Allah mudah terjerumus ke dalam maksiat. Padahal dia berusaha menghindar. Nak ngelak-ngelak maksiat. Tiba-tiba datang bonsia muda pula sikit. Tak dapat berzina dah, tapi nak ringan-ringan juga. Faham? Ringan-ringan tu tahu? Tak berat lah, tak sampai sekilo lah. Betul? Dia tak sampai sekilo. Setan kata tak apalah, dapat pegang-pegang tangan ke. Tak apalah, dapat gesel-gesel bau je ke. Tak apalah, dapat tengok body dia pun tak apalah. Berzina dia takut, tapi dengan dosa-dosa yang bentuk macam tu. Faham bang? Nah, waktu orang tua-tua ni bila kat rumah dia tapi cuba dekat rumah orang kahwin. Kalau boleh atas kepala satu. Faham? Jalan. Pasal ada perempuan. Dia tak melakukan maksiat. Tapi jurus dia dalam keadaan belum cukup lagi benci pada maksiat. Orang yang dikenaki, orang yang tak melakukan maksiat dan tak ada cita-cita melakukan maksiat dan benci dengan perbuatan maksiat. Bukan benci kepada pembuat maksiat. Pembuat maksiat kita tak boleh benci pasal dia tak boleh tak dapat hidayah. Doakanlah dia dapat hidayah. Bila orang tak ada hidayah, kau maki-maki teruk kau. Orang tak ada hidayat, dia tak akan buat tu. Kalau dia ada hidayat, dia tak akan buat perkara tak seronok. Tapi sebab tak ada hidayat lah yang dia jadi macam tu. Maka ya Allah bagi dia hidayat, bagi dia hidayat. Kau dah tengok budak muda rempet motor, hati kau berdoa, ya Allah bagi budak-budak ni hidayat. Kau tengok perempuan rambut kuning-kuning, perang-perang, biru-biru, kau tengok ya Allah bagi dia hidayat. Ada begitu? Dia dah betul dosa, kita pula cipta dosa sebab daripada dia. Faham? Perempuan tu dah betul rambut perang. Dia dah betul, dia berdosa dia. Kita yang tak pakai rambut perang ni pula berdosa. Dalam hati mengumpat, apa nak jadi perempuan Melayu sekarang? Kau umpat tu. Tasawuf tak pakai tu. Tak boleh. Dalam hati dia bercakap, dia ni Melayu ke Serani ni? Serani tahu Serani? Portugis. Tempat saya banyak lah. Ada kampung Portugis sekali. Kalau kau nak hidup, dunia Mak Saleh pergi dekat dia. Pada 25 Hari Raya kan, 25 tahun baru kan, kau nak buat macam Mak Saleh. Bebas berkucuk-kucuk ni. InsyaAllah. Dia ni Melayu ke pasal orang tu tak betul buat dosa. Yang kau tak kena mengena, kau pergi tuduh orang bagai-bagai buat apa? Kau pergi tak pasal-pasal kau buat dosa kering kau. Faham? Maka ni sebab tu, bila kata doakan je lah orang tu boleh hidayat. Pasal ada orang manusia dicuba dalam keadaan menghindari hidayat, meninggalkan maksiat. Tapi bila di berhadapan, dia rapuh. Ini perbezaan dalam bab apa sesyarah yang lepas. Beza antara taufik dan hidayat. Orang hidayat, dia nak melakukan, orang taufik, dia nak melakukan maksiat. Tapi bila tiba dekat maksiat, Allah hindarkan dia daripada maksiat. Orang di antara hidayat, dia cuba mengelak daripada maksiat. Tetapi bila dia berhadapan dengan maksiat, dia tak boleh lari. Dia akan terjebak dalam maksiat. Ini orang ahli hidayah. Usaha ke arah taufik lebih kuat lagi lah. Kalau tidak, dia payah. Dia jadi payah sebab macam tu. Orang ni fikir begini lah bang. Dalam kitab ni, dia tak fikir orang ni tak buat maksiat, tak. Dalam perikir kitab ni, dia bahas otak ni, hati. Dua, sama ada kau nak masukkan ingatan terhadap Allah, bila kau terlepas ingatan kepada Allah, maka diserang dengan angan-angan yang lain daripada Allah. Itu je dua kedudukan hati, dia boleh menghadap satu je. Kalau kau menghadap kepada Allah, kau belakangkan dunia. Kalau kau ingatkan kepada dunia, kau membelakangkan ingatan terhadap Allah. Habis, itu je keputusan. Dia ada satu wajah je hati ni, satu hadap je. Bila kau menghadap kiblat, maka kau belakangkan yang lain. Bila kau menghadap pada yang lain, maka kau belakangkan pada kiblat. Faham? Kau senang tu bang. Kena faham betul-betul. Ya betul, tu yang jadi tengah-tengah. Maksiat pun tak berani buat, kemudian ibadat pun tak berapa nak kuat. Dia jadi tengah-tengah, yang dia jadi haru biru. Dia jadi tengah-tengah ni yang macam orang mabuk daun ketum ni. Nak buat ibadat pun malas, nak buat maksiat rasa takut. Lalu dia pun ditahta. Lalu dalam keadaan, dia pakai kopiah, dia pakai jubah. Tapi hati dia sama seperti orang awam. Tak ada pautan kepada Allah dan Rasul, dan tak ada hati dia hubungan dengan Allah dan Rasul. Ubah. Mak kata iklan, anda mampu mengubahnya. Payah bang? Tak payah. Okey lah. Kalau kau tak boleh buat seorang-seorang, join. Ramai-ramai. Lepas asar kau buat sikit. Subhanallah, alhamdulillah, buat ramai-ramai. Lepas tu kau buat tambah tahlil lagi. Gedegak. Kurang-kurang kau mempengaruhi peratus masa. Kalau azan tu katakan 4.30, engkau habis daripada wirid syahdu'al pukul 5. Mana setengah jam kau dah penuhkan dengan ibadat.
Faham bang? Perangkat umur kau ni tak ada nak belajar pendapat ulama' lagi dah. Dapat ilmu beramal. Yang jadi haruk piruk ni dia pakai pendapat ulama'. Ini pendapat ulama'. Ini tak boleh, ini pendapat ulama'. Ini tak boleh, ini pendapat ulama'. Tu contohlah perkataan tu. Dia jadi rosak pasal pakai pendapat ulama'. Kalau tak nak jadi perpecahan, pakai pendapat ijma' ulama'. Semua ulama' pakai itu. Ini dia kata ulama' ni tok guru dia pakai ni. Yang ni kata tok guru dia pakai begini. Yang ni dia kata tok guru dia pakai macam ni. Tak ke hancur orang bang? Faham? Sampai ke marah-marahkan orang. Sampai marah tarekat ni tak ada. Dia belajar orang fiqah. Budak mustad, imam mengajar orang fiqah. Yang digajar tu orang tua-tua perempuan. 70 tahun, 80 tahun. Dah tu pula dihajar perbezaan ikhtilaf 4 mazhab. Perlu ke lagi orang tua-tua macam tu? Tak ada. Kau belajar dapat ilmu beramal. Dah jauh minta belajar dapat ilmu minta izin beramal. Habis selesai. Faham tak? Itu je pun. Ilmu tu nak jadikan panduan je. Tapi nak buat macam mana? Kau nak tunggu nak habis belajar pun nak beramal? Tak. Umur kita bukan tu dah ada. Kita dah kata telur di ujung tanduk ni. Bila-bila boleh Bila boleh jatuh ni bang? Tak. Satu perempuan muslimat akhawat ni, kalau kuliah saya duduk depan. Kalau perempuan dia duduk depan. Umur baru 49 tahun. Menyapu, rasa sakit dada, pump jantung. 49 tahun, muda lagi tuan-tuan. Dia boleh jadi macam tu. Orang Melayu samsing lagi. Tapi kalau Allah tangkap bahagian dalam, jantung, paru, yang itu baru pecah peluh dia. Faham? Kalau sakat di patah kaki, balik keluar planet kan cerita orang. Aku masuk besi ni. Besi ni mahal tau. Kau ingat murah ke? Bangga pula harga besi. Ya Allahu Akbar. Dalam dia sakit patah tu dia bangga harga besi tu Harga besi tu mahal. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Orang dah tua-tua. Bila rasa-rasa dia tarik nafas, lepas satu tarik nafas tu lepas. Dia turun pun lepas. Dia rasa lepas. Maksud nafas dia turun naik dalam keadaan dia rasa lepas. Dia begitu dah dilepaskan ingatan terhadap kematian. Tak akan diingat mati dah pada ketika itu. Bila Tuhan tarik dia semput. Allah. Dia nak tarik nafas. Allah. Tak boleh senang. Allah. Turun nafas. Allah. Hantar hospital pakar. Beli spray yang besar tu. 30,000. Sekali sembuh, habis. Satu hospital hilang semput. Hilang apa? Hilang semput. Balik-balik cerita kedai kopi. Aku pakai gas tu mahal. 30,000 harga dia. Dalam separuh mati tu pun nak belagak lah. Tadi separuh mati tau. Faham? Itu bukan kata anjing kejar, kucing kejar pun dia tak boleh lah. Dah tak boleh lagi lah separuh nyawa. Allah. Tapi keluar daripada hospital, bangga duit hospital, bil hospital 70,000, 60,000. Ngasak lah kau. Bang. Orang tua-tua ni jahat dia apa? Orang tua-tua macam kau ni lah, bukan aku, macam kau. Jahat kita ni apa lagi? Dia ada 5 hope ni jahat kita akhir. Hope 5 ni bang. Hubul jah, suka kemegahan di kalangan masyarakat. Hubul riasah, gila nak jadi kepala. Hubul riasah, hubul syuhra, gila kemasyhuran di kalangan masyarakat. Hubul dunia, cintakan kepada dunia. Hubul, cintakan kepada anak dan keturunan. 5 ni ada. Faham? Wacakar surah bil amwal ni aulad. Dah tua-tua ni enjoy dah tak banyak. Dah tak apa lagi dah. Ada lagi? Ada enjoy lagi ke? Ke sekali-sekali kau pergi Hawaii. Tidur sana kat pantai pakai spanduk batik. Ada? Tak ada lagi dah. Tapi dia nak. Dia rasa lega bila dia dapat kumpul dalam akaun banyak. Banyak-banyak. Duit ada dalam akaun tu dia rasa tenang. Istilah salah satu. Watakan surah bil amwal aulad. Kemudian dia tengok anak dia ramai. Dia tengok cucu dia ramai. Dia terpegun dengan ragam anak dan ragam cucu. Yang ini pun hijab bagi orang yang berjalan. Pada orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Hijab ni yang haram ni semua orang kena jalan. Semua orang kena langgar, kena tempuh.
Tapi hijab yang paling besar dalam nak buka tabir dinding ketuhanan apa dia? Hal keadaan berkurang-kurangkan dia, dalam menggunakan perkara yang halal dan perkara yang halal dan harus dan halal. Makan, dia tak makan banyak. Itu cara nak dapat lazat ibadat. Kalau dia tidur tak banyak. Kalau dia berborak tak banyak. Kalau dia minum tak banyak. Itu je dia, nak kurangkan pada yang halal dan perkara yang harus. Syarat yang kemuncak kalau orang yang nak dapat lah amalan bentuk macam tu. Allahu Akbar. Bang kena virus dah keluar fatwa baru Jumaat dia dihukum macam tu. Kan sedap tu, ada isu, ada hukum. Ada isu, ada hukum. Lepas tu zaman viral macam tu, macam ni tak boleh pakai ni. Sekarang aku pakai, besok imam pula pakai. Yang jadi pula mikrofon tu tepat betul dekat mulut tu. Bukan aku tuduh imam kau ada corona, tak. Berwaspada, itu je pun cerita dia. Tak ada apa pun. Kau nak buat macam mana? Tuhan dah letak macam tu. Dia datangkan. Tentera Tuhan tu tak nampak. Dia tak zahir. Tiba-tiba mati. Sakat langit dah main 10,000, dah lebih 10,000 dah tuan-tuan. Mati. Dia datang daripada China yang banyak mati di Italy. Cantik Tuhan macam tu. Cantik Tuhan susun macam tu. Semua dah risau. Kalau virus ni mengebak bagus ni, tak payah sembahyang Jumaat. Dia syok kat situ pula. Tak payah sembahyang Jumaat. Senang cerita faham macam tu. Allahu Akbar. Dengar cerita Ustaz, besok bulan puasa asap turun daripada langit. Kenapa? Kalau ikut hadis lah. Kalau kata betul lah. Kalau tidak, kata pendapat ulama' ni hadis tu dhaif. Kalau dia betul lah kata. Kenapa? Habis kita raya dalam asap tu Ustaz. Rupa raya. Isu utama nak tanya apa? Raya. Itu je pun. Bukan isu asap yang nak turun bulan puasa tu. Yang cerita hadis yang orang ustaz ni cakap lah. Rupa dia cerita macam mana raya. Kalau cerita waktu asap tu besok. Macam mana nak raya. Oh, gitu pergi. Semua duk fikir raya. Akhirnya mati layak jadi hantu raya. Hantu raya ni jarang daripada bangsa lain. Dia daripada Melaka. Ya ke apa? Aku jarang tengok hantu raya ni kalau kena ubat dia cakap Cina ke cakap Tamil, tak ada. Semua cakap Melayu. Faham? Kalau ada hamba Allah tu dalam kawasan satu tempat biara orang kafir ni, kawasan-kawasan Kuala Lumpur, dia pergi budak sekolah lah, dia pergi dia terlanggar tempat bara tu. Bila dia terlanggar tempat bara tu, sejak dia keluar daripada tempat biara orang ibadat ni tadi, dia dah bercakap menggunakan bahasa orang tu. Bila hal keadaan orang tangkal dengan ayat Quran, dia orang Melayu, dia boleh cakap bahasa tu. Boleh cakap. Itu menandakan hantu tu bangsa apa tu? Sial, hantu mode perkauman. Tertutupnya habis, ya Allah. Tertutupnya di antara pintu hajat kepada Allah Ta'ala. Hal keadaan sehingga terasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Petanda orang meninggalkan doa di alil hidayat. Petanda orang meninggalkan doa ada sifat munafik. Petanda sifat orang yang meninggalkan doa masih ada lagi wujud sifat takabur, bangga diri. Doa apa yang Tuhan minta daripada kau? Apa yang Tuhan minta kat kau? Supaya dapat minta redha Tuhan, minta suka Tuhan, minta apa? Selamat dalam kubur, mati dalam tauhid. Yang tu dia suruh kita buat. Bukan cerita dunia ni. Kalau tuan-tuan faham betul-betul cerita ni tuan-tuan, faham betul-betul cerita ni. Malu tak tuan-tuan? Orang tengah tidur tuan-tuan, tiba-tiba Allah pilih tuan-tuan sembahyang. Bila tiba-tiba sembahyang, time berdoa tu Tuhan dengar di antara fahamkan doa tuan-tuan. Bila fahamkan doa tuan-tuan, rupa aku ajak dia bangun tengah malam, ingatkan supaya hati dia nakkan kepada aku, nak kepada Allah. Tapi rasih lagi berdoa, mintakan kepada dunia, yakni musuh Allah. Faham ya tu? Dunia ni musuh Allah, faham tak? Dunia ni musuh Allah. Maksudnya Allah cemburu kalau manusia hati dia ada dunia, kemudian nak ingat Allah. Allah cemburu. Maknanya ibarat kata dunia ni bagaikan musuh bagi Allah. Allah, masa ketika kau tidur tengah malam, dia kejutkan, dia wudukkan kau, dia ajak kau berwuduk, ringan kau wuduk atas jadah.
Bila atas jadah, bila kau nampak yang tu panggilan daripada Allah, moga-mogalah bila kau berdoa, hati kau tu berharapkan juga, harap dan berkehendak kepada Allah. Tapi bila-bila kau berdoa, rupanya kau mintakan kepada dunia, yakni kau minta besarkan musuh Allah, kau mintakan dunia supaya hal keadaan dia tak perasan di sebalik doa tu, menghijabkan lagi antara hubungan dia dengan Allah. Dia tambah lah, bang. Hari ni berapa kali kau sebut Alhamdulillah dengan sebab nikmat? Tak ada. Hari ni keadaan kau dapat nikmat, berapa hati kau ibadat terpaut tak kat Tuhan? Tak. Hari ni kau dapat nikmat, hari ni kau nampak tak urusan Allah? Tak. Makin buta. Macam mana dalam keadaan nikmat yang ada ni pun membutakan pandangan mata hati, tiba-tiba kau minta doa bertambah pula pada nikmat. Maknanya kau minta tambah buta. Bang? Hukum PK tak salah. Tak salah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku terasa tergerak nak makan ikan parang. Kemudian nak suruh bini masak lemak cili api, tahu belimbing. Belimbing pun tak ada, tak musim, ya Allah. Dengan berkat hari ni, ya Allah, kau berdoa gini-gini. Salah, tak salah tu pun. Kalau PK tak sah, tak salah. Ya Allah, kat rumah aku ni ada kereta buruk, ya Allah. Nak buang sayang. Nak beli baru sekarang, takut dia berlanggar dulu. Faham? Jadi kalau boleh aku nak juga kereta second hand, ya Allah. Yang rasa-rasa kalau boleh kereta lama ni nampak dia tak bergaduh dengan kereta baru. Doa lah. Doa ni biar lengkap. Saya kahwin Ustaz, bergaduh lelaki bini. Pasal punca apa? Engkau doa tak lengkap. Ni doa kena lengkap. Ya Allah, ikanku kurniakan aku jodoh sekali lagi, ya Allah. Dan moga-moga jodoh tu, ya Allah, kau kurniakanlah. Moga-moga dua-duanya berdamai, ya Allah. Kau minta kahwin je, tapi kau tak minta doa tak bergaduh. Faham? Kalau dia bergaduh, salah siapa? Salah kau lah, pasal kau tak minta doa. Malam ni buat balik doa tu. Oi. Malam ni kan buat balik doa tu, tambah ayat yang aku cakap. Ya Allah, tambahkan aku bini, ya Allah, dan damaikanlah dua-duanya, jangan bergaduh. Kalau ada kerah kepala, kau bodohkan dua-duanya, ya Allah. Apa dia? Ambil, buat macam tu je. Minta doa tu lengkap-lengkap. Habis. Tertutup pada pintu hajat kepada Allah, lepas sembahyang dapat doa. Lagi satu pantang larang. Tengah berdoa, tiba-tiba orang balik. Tak ada orang yang paling sombong bodoh atas muka bumi Allah. Imam tengah berdoa, dibongkar jalan keluar. Oi, apa salah kau aminkan? Kau datang sembahyang lambat, tiba-tiba imam dalam keadaan masa panjang lagi. Kau tengok imam tengah berdoa, dah berdoa. Kau amin kalau sekejap, lepas tu kau sembahyang. Hormati doa betul macam tu. Nak buat macam mana? Itu sakat itu yang Tuhan letakkan kita. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Ya, kita doa. Kalau ikut pada Syekh Abu Sulaiman Al-Ansari rahimahullah ta'ala, engkau jangan berdoa selagi jangan mulakan doa dan jangan kau berdoa selagi kau tak berjanji pada Allah Ta'ala, tak berjanji pada diri kau bahawa kau akan menjaga adab dalam berdoa. Engkau nak berdoa tapi tak jaga adab. Bila kau nak berdoa, bukan ingatkan satu ibadat, bahkan satu biadab dengan Tuhan. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam itu ke cara orang berharap? Kau tengok orang minta sedekah tu dia mengantuk. Agak-agak dapat tu. Paut betul-betul. Kalau orang tahu paut makam iktirar makam paut ni kat mana? Makam paut tak kat mana? Cara makam iktirar terdesak paut macam mana? Kalau kau naik sampan tiba-tiba pecah. Bila pecah pada ketika itu kau tak kapal-kapal tengah laut. Ada papan sekeping. Macam mana kau bergantung dengan papan tu? Bagaimana kau harapkan pada papan? Iktirar. Kau berduduk dekat tengah-tengah hutan. Duduk berzikir tengah-tengah hutan. Bila kau nahar keadaan kau toleh kanan, ada rimau. Toleh kiri, ada singa. Toleh depan, ada beruang. Toleh belakang, ada kobra. Dalam bentuk macam tu. Ketika semua je rapat, dekat mana kau letak hati? Kalau istirahat darurat dengan hal keadaan dah terlepas daripada kekuatan, kau rasa kau tak mampu nak melawan, pegang balik kepada Allah. Bila kau terjempak tengah lautan, kau tak mampu nak pergi ke pantai, kau pegang paut kepada Allah. Setelah kau nafikan bahawa kau takkan mampu bentuk macam tu, baru dia datang pertolongan Allah. Faham? Dia jadi macam tu. Tapi kalau manusia faham, dia banyak doa tu dia jadi kurang. Dia minta tolong dalam ibadat. Pasal
Seluruh perjalanan dia, saya kata, Tuhan letakkan dia ada syarat. Engkau nak mudah dapat rezeki, ya taqillah. Jawapan dia, ya raja. Engkau nak dapat jaminan Tuhan, wa man yatawakkal. Jawapan dia, fahuwa hasbu. Dia minta jawapan begitu je. Faham? Engkau nak Tuhan jamin kau, nak jaminan besok selamat dunia akhirat, kubur dan sebagainya. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang mengikat di antara ikatan pergantungan dia kepada Allah, fahuwa hasbu, dia di dalam jaminan Allah. Kena ambil situ lah, kau nak kat situ. Bukan ambil ayat tu gantung kat dinding. Bukan ambil ayat tu baca 7 kali lepas sembahyang. Konon-konon ni ayat 1000 dinar boleh kaya. Ayat tu kisah orang miskin, orang kuat. Dia dalam keadaan bila dengar pada ayat 1000 dinar, dia pun duduk-duduk. Dia duduk beramal-amal kat masjid ke kat mana, tiba-tiba Sayyidina Umar dengar. Lalu Sayyidina Umar dengar macam tu, Sayyidina Umar bagi dia duit 1000 dinar. Bagi duit pada ketika itu. Lalu Sayyidina Umar terangkan, ayat ni cerita begini. Melekat ayat tu 1000 dinar. Kaifiat bagaimana nak mendapatkan rezeki. Memang macam mana? Adabani Rabbi fa'asani ta'dibi wa amarani bi kamarin bi maqarimil akhlaq. Tuhan mendidik saya sebaik-baik didikan. Siapa yang didik? Allah. Siapa yang nak dapat didikan Allah? Serah. Kena tukau. Zahirkan pada ubudiyah, Tuhan zahirkan pada rububiyah. Rububiyah di bawah tadbir Allah. Faham? Allahu Akbar. Locot haula dan quwwah. Locot, zahirkan perabadian. Duduk pada puncak keabadian. Dalam puncak perabadian kalau kau dapat, maka masuklah dalam kategori Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya yang letak pada kemuncak kehambaan, yakni Rasulullah. Faham? Asra bi'abdihi lailam, dia berlaku pada waktu malam. Ayat tu cerita begitu. Kenapa tak dapat bimbingan Allah? Pasal ibadat kau tak serah kepada Tuhan, tak zahirkan ubudiyah, hak kehambaan kau. Tukarkan dah. Hendaklah kamu letak, zahirkan, gadaikan ubudiyah kamu, nescaya terpakailah kamu bagi rububiyah Tuhanmu. Akhirnya bila rububiyah ketuhanan di mana? Kau tak akan nampak dan kau akan tak ada i'tiqad. Malin kau nampak segala watak yang zahir dan batin dia berlaku di atas gendang af'al ketuhanan. Di bawah tajalli rububiyah ketuhanan. Faham betul-betul? Semua orang boleh dapat. Dia bukan kata orang alim tak orang alim. Janji kau mengaku kau hina, kau mengaku kau hamba, engkau buat ibadat atas dasar hamba lah. Senang. Itu kan senang. Bukan payah nak pun. Tak ada dah payah mana. Dan bang, itu Tuhan jawab Pak Talbi wa amarani, dan perintahkan aku di antara bimakarimil akhlak, dengan sebaik-baik akhlak. Sokong pada hadis itu pada innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan ada semata-mata hal kadang untuk melaksanakan sebaik-baik dan semulia-mulia akhlak. Islam agama akhlak. Islam agama apa? Akhlak. Kot di perang pun dia tak kasih goborkan untuk bekong. Kot di perang pun dia tak kasih goborkan kuil. Kot perang pun dia tak kasih. Ada batasan dia. Batasan dia ada. Kau tengok yang mengamuk tu dia lawan. Kau bakar masjid dia, dia buat kau punya tok gong. Ni India. Dia pecah betul tok gong tu habis-habis. Kau dia pecah tok gong. Allah hantar kau sekejap hari tu belalang. Lepas tu belalang pindah pada negara China. Allah datangkan lagi hari tu satu taufan. Habis dia tariknya kereta terbang-terbang. Di India kita. Lepas tu dia hantar pula pada China lagi pada ketika tu. Kan saya kata bala pada zaman Nabi Daud, Nabi Musa tu dia berlaku balik. Tuan-tuan buka kisah viral yang diorang viralkan di Turki. Tengok di Indonesia. Tengok dalam negara-negara Uzbi. Bagaimana tiba-tiba tanah ni mengeluarkan darah. Belalang. Bala zaman Nabi Musa. Belalang lah. Darah. Bala pada zaman Nabi Musa. Yang ketiga satu lagi yang satu menyata apa dia? Katak. Tengok dalam Quran ada. 3 ujian. Tiba-tiba katak keluar sampai. Masuk sampai dalam seluar Fir'aun. Pergi jumpa Musa, Musa tolong doa dengan Tuhan kau, berhentikan katak ni, kami akan beriman. Bila dah doa-doa, katak pun berhenti. Kata ketua dia, aku ingat katak ni bukan pasal daripada Tuhan kau, ni kebetulan dia lalu musim ni. Dia tinggalkan Nabi Musa, Allah serangkan dengan belalang. Minta doa lagi. Dah lepas doa, berhenti belalang, dia cakap, belalang ni mungkin daripada negara lain, dia singgah negara kita kot, Musa. Ni dah pergi dah, tak ada apa dia kot. Dia tak beriman juga. Kali ketika tekor darah, Nabi Musa tarik air jadi mutlak. Orang Fir'aun, orang kafir tarik jadi darah.
Tuan-tuan tengok macam mana kubur dekat Indonesia ni dikeluarkan air. Mata air kecil tuan-tuan ni darah. Dia termasuk kalau tuan-tuan tengok dalam lautan-lautan dunia ni ada 3 negara yang lautan tu tiba-tiba diombak, dia bertukar jadi merah darah. Belajar, beramal. Bukan zaman nak kumpul ilmu dalam peringkat macam ni. Dia dah penghujung dah tuan-tuan. Dia dah jadi penghujung macam ni, dah mula takut. Ledakan dah makin takut. Ini sebab begitu. Yang jadi membuatkan salah satu punca kadang-kadang manusia ni timbulkan kemurkaan Allah. Bila dia buat satu dosa, dia tak mengaku itu dosa dan dia tak rasa bersalah melakukan dosa. Kemudian dah tak bersalah melakukan dosa, dia bangga pula melakukan dosa. Nisbah jadi begitu. Keturunan Dajjal ni jadi begitu. Masing-masing cerita tentang begitu. Ada orang tunjukkan bagaimana pula cerita bagaimana kisah Dajjal yang dimaksudkan dari segi faham maknawi. Ulama kata bukan maknawi, dia tetap zahir Dajjal. Tapi ciri-ciri watak Dajjal tu lebih dahulu mendahului daripada batang tubuh Dajjal tu keluar lagi. Tu cerita akhir zaman dah bang. Kita dah penghujung. Kita zaman yang menyaksikan zaman daripada bermula daripada 60-an sampai 2020. Tuan-tuan semua 60-an menyerang 70. Tuan-tuan menyaksikan barang daripada murah dia pergi kepada naik harga. Tuan-tuan menyaksikan daripada zaman yang kurang maksiat sekarang bermaharaja terhadap maksiat. Tuan-tuan akan menyaksikan pada zaman satu ketikanya kalau berlaku zina dalam masyarakat dia jadi kecoh besar pada ketika itu. Dan tuan-tuan menyaksikan satu zaman yang zina dah tak jadi apa. Faham? Kita tengok itu. Maka iaitu dalam firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, ambillah hati mereka yang suka memaafkan dan dengan suka memaafkan. Ambil hati orang. Apa dia salah maafkan. Dan anjurkanlah perbuatan-perbuatan yang baik yang mudah dan abaikanlah orang-orang yang masih bodoh. Jangan dituntut mereka yang masih bodoh tu, kau tak payah layan orang macam tu. Bodoh melampau-lampau tinggalkan saja. Kalau dia tahu dia bodoh, kemudian dia cuba cari jalan nak hilangkan bodoh, maka tolong bodoh dia tu. Kalau dia tahu dia bodoh, kemudian dia halkan dia tahu dia bodoh, dia tahu dia bodoh, kemudian dia tak nak hilangkan bodoh dia, orang macam ni cuba nasihat. Tak boleh nasihat, tinggal. Orang tu dah bodoh, dia tahu dia bodoh, dia tak nak hilangkan dia punya bodoh, kemudian dia ada pendapat pula nak menunjukkan dia tak bodoh. Orang macam ni tinggalkan, bahaya. Ada orang bodoh, dia tahu dia bodoh, tak nak hilangkan bodoh, dia buat bodoh. Engkau pun buat bodoh. Apa dia? Buat bodoh je lah. Ba'adin al-jahilin. Dia bodoh. Dia tahu dia bodoh. Dia tak nak usaha hilangkan bodoh dia. Yang jenis macam ni. Bila dia buat bodoh, maknanya pun kau kena buat buat bodoh je. Tak payah layan pasal dia tahu hukum tu. Dia sebab itu. Wallahu'alam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa rahmah. Wa alsinatana minal kadhib wa a'idna minal khiyana fa innaka ta'lamu khawatana. Ya Hannan ya Mannan qawi lana al-iman Allahumma ihdina al-alamin ya mujib as-sa'ilin hamlana min arsh wa shadada wa qina rabbana jamil lana bil ilmin wahdina dunya wa dina rabbana alayka tawakkalna wa ilayka na'budu Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi bil alamin taqabbalallahu